nampak business forever ni senang. Senang sangat. Kita orang kerja, macam Faiz kerja tak adalah busy mana. So kita tak boleh nak compare lah orang yang kerja makan gaji dengan tempat lain. So Faiz cerita ni based on Faiz dengan Anis punya situation. So kita orang punya kerja nice, tak busy, working hours pun flexible. Kalau 8 sampai 5 habis kerja boleh balik, tak ada nak stay back semua. So memang kita orang boleh fokus waktu sebelum pergi kerja, tengah hari lunch, dengan lepas balik kerja memang kita allocate untuk buat business. So masa tu buat sikit-sikit je. Tapi bila kita masuk kelas, kita dah faham setiap minggu ada kelas system day hari Selasa. Lepas tu kelas AUC hari Ahad yang dah tetap kan. So benda tu bila dah tetap, kita boleh manage kita punya jadual. Walaupun kita busy bekerja, sepatutnya kita boleh manage kita punya jadual. Sebab benda tu dah tetap, bukannya berubah-ubah. So pada Faiz, buat business ni, business forever ni sebab dia senang, direct. Maksudnya jual satu terus dapat untung. You tak payah nak fikir-fikir nak cukupkan minimum point untuk dapatkan bonus. Tak payah nak fikir nak kena ada pairing untuk dapatkan bonus. Banyak benda lah tak payah fikir. So just jual dan dapat duit. Dan yang bestnya lagi, business forever adalah network marketing business. So orang yang faham network marketing business ni, dia tak akan jadi penjual, dia akan bina network. So bila you dah start bina network, ajar network, pada masa ni kita akan dapat rasa tau, macam leader-leader lain rasa. Buat 5 sisi tapi income banyak gila. Kita punya fokus 5 sisi aktif tapi income kita banyak gila. Sebab kita ada network. That's why kalau nak kaya, buat business network. Macam tu. So kalau Kak Zan nak yakinkan anak Kak Zan, mungkin boleh cakap dengan dia, walaupun kerja, try buat business forever sebab senang. Senang sebab kita dah ada sistem, semua dah ada. Kita just masukkan je dalam kita punya jadual harian kita untuk suitkan dengan apa yang kita ada sekarang. Faiz dengan Anis, kita orang plan buat business forever sampai satu masa untuk jadikan business forever ni sebagai kerjaya full time. Masa tu bila belum tahu lagi. Okay, boleh ke Kak Zah? Okay, Faiz go next lah. Macam mana Faiz dan Anis ada kekuatan ajak semua saudara baru join forever? Okay, macam yang Sifu selalu cakap lah, Sifu ajar, Sifu Anis, Sifu Miza ajar, kita ajak orang yang takkan say no. So macam Faiz, Faiz ni introvert. Faiz tak suka cakap dengan orang yang Faiz kurang kenal ataupun belum kenal. Once dah kenal, kita boleh jadi kawan, boleh sembang. Tapi kalau belum kenal, susah nak cakap. Memang tak akan buka mulut lah. Tapi dengan saudara mara ni sebab yelah, kita nak share kan benda baik. Kita cakap je lah. Dia tak nak ke, dia nak ke, dia belum nak ke, still dia saudara mara kan. So Faiz fikir daripada kita share dekat orang luar yang macam mana nak cakap, kalau kita nak tolong, kita tolonglah family kita dulu, betul? Sebab kita tahu forever ni business yang legit, benda yang betul, bukan scam. So kita ajak fokus family members dulu. That's why kalau masa awal-awal dulu Faiz start, memang network Faiz dengan Anis memang family je. Kebanyakannya family. Dan Alhamdulillah dia orang support dan dia orang pun buat bisnes ni. So macam Kak Wida jugalah kan. Bermula dengan manager syuhada. Manager syuhada ajak Kak Wida. So kita mula dengan orang yang takkan say no. Dan kita tak paksa tau. Kita just share je. Bagi tahu je. Kita sekarang dah start business forever.
Forever ada macam ni, macam ni, macam ni. Apa kelebihan produk dia, apa kelebihan business marketing plan dia. Kita share je lah. Masa tu memang Alhamdulillah lah, Allah bagilah. Sebab kita bila masa mula-mula buat dulu 2020 starting, memang seronok. Kita rasa fun. Kita rasa fun buat business forever. So dari situ datang kekuatan lah untuk ajak saudara mara join. Okay ke? That's why nak cerita pun kena pandai GEP kan. Betul Kak Fakia. Awal dulu Faiz dengan Anis, kita orang tak pandai GEP pun. Dan kita orang join VIP pun tak di GEP kan. Kita orang join VIP sebab kita orang nak business, and then masa tu ada promo SYJP. Ngam-ngam kita orang ambil Grab SYJP. Duit tengah banyak kan, moratorium masa tu. Duit tengah banyak, tak tahu nak buat apa. Grab je lah. Grab SYJP. Lepas tu terus I think 2 bulan lepas tu kot, baru kita orang start belajar yang betul lah. Masuk dalam group, ikut sistem dia, belajar GEP. Dan betul GEP kena master. Sebab kalau kita belum pandai GEP, kita tak yakin tau nak cerita kat orang. Kita tak akan ada keyakinan nak cerita kat orang kenapa Forever ni best. Bila kita dah pandai GEP, kita tahu lambang MERS kan. Daripada lambang MERS tu, kita dah boleh cerita kat orang betapa bestnya business Forever ni. Dah lah syarikat kukuh. Produk dia memang takkan stop sampai akhir zaman. And then business marketing plan dia pun senang cakap, kalau budak tak pandai kira pun dia boleh ceritalah marketing plan business Forever ni. Sebab direct, you jual RM100, okay, discount you berapa? 25%, so you dapat RM25. As simple as that. Lepas tu fund dia cukup insentif lah, cukup requirement, boleh pergi jalan-jalan overseas 5 star. Bukannya jalan-jalan cekai tau. Walaupun Faiz belum pernah pergi, InsyaAllah bulan 10 ni baru first time nak pergi yang Eagle Retreat dekat Cancun. Tapi kita dah rasa tau, kita dah rasa macam mana Forever punya treatment. Faiz nak share, masa Faiz jadi translator hari tu, even though Faiz, korang nampak Faiz tak ada translate banyak mana pun, Forever appreciate tau, bagi voucher produk dekat Faiz RM350. Korang bayangkan kita contribute sikit je, tapi Forever bagi appreciate kita ni macam kita buat banyak tau. So memang best sangat lah. Sekejap soalan yang seterusnya. Okay, soalan teman, fighter korang ramai dari offline ke online? Ben Amari, fighter kita orang, sebab kita orang start masa online, so fighter semua daripada online. Kita tak ada pun GEP one to one, pergi demo depan-depan, tak ada. Semuanya online. Sekarang kita orang baru nak start offline. Tapi belum banyak lagi lah jumpa fighter yang offline ni. Cuma fighter yang daripada online kita jumpa masa TTT Malaysia Rally macam tu lah, untuk ambil semangat dan boost semangat dia orang lagi. Setakat ni ada approach kawan-kawan office, if ada bagaimana reaksi mereka dan bagaimana cara approach mereka. Okay, untuk kawan-kawan office ni macam Faiz sendiri, kawan-kawan office Faiz ramai Chinese tau. And Faiz tak rapat sangat dengan diorang sebab kita orang kerja bagian accounting, memang buat kerja masing-masing je. So Faiz tak approach sangat kawan-kawan. Kawan-kawan office yang Chinese tu Faiz tak approach sangat. Kalau yang Malay ada sikit, reaksi tu biasalah, ada yang okey, ada yang krik-krik, ada yang tak nak, tu normal. And then cara nak approach kawan-kawan ni sebenarnya kita tak perlu nak kawan office lah. Kawan office kita tak perlu nak macam bagi tahu direct sangat. Kita just guna produk depan dia orang pun dah okey. Macam Anis dia guna produk depan kawan-kawan dia dekat office. Dia minum aloe vera, letak botol aloe vera atas meja, guna aloe lips.
lalu massage, apa-apa barang yang dia guna kat rumah, dia bawa satu set dekat office, dia guna dekat office. Lepas tu lalu hand soap tu dia bawa pergi office, letak dekat toilet. So daripada situ pun I think dah berapa banyak lah orang order Aloe liquid soap dengan dia. So dia tulis tau dekat botol tu, tulis nama dia. So orang tahu. Lagipun orang tahu forever kalau dekat office nak guna, nak try, cari siapa? Cari Anis je. Sebab dia seorang je yang buat forever kat office je. Okay, kita share pasal produk dulu atau bisnes atau ikut situasi saudara kita tu. Faiz punya approach awal-awal produk. Kita approach produk dulu. And then kalau kita nampak dia macam berminat nak bisnes, tapi sebenarnya kalau GEP kan, kalau kita buat GEP semua dah ada betul. Tapi kalau kita nak start share prospecting, kita share lah produk dulu. Share produk, lepas tu kita masukkan jugalah GEP. Oh ya, masa Faiz join dulu, kita orang banyak approach dan tarik bawa ke GEP online yang handled by Sifu AUC tau. Sangat powerful. So korang kalau Kak Miza ada buat lagi online GEP, korang kena tarik ramai-ramai prospek join. Faiz punya fighter prospek ramai yang join kita orang VIP daripada situ, daripada online GEP Kak Miza. Sebab kita orang lagi satu point untuk Kazah tadi, Business Forever ni kita banyak leverage tau. Kita belum pandai, kita leverage Sifu untuk cerita GEP. Tapi kita kena belajar lah, jangan take for granted tau. Jangan take for granted, tak nak belajar langsung. Sebab kita nak jadi leader kan, kita leverage kan sebelum kita pandai, dan dalam masa yang sama kita belajar sampai pandai. Lepas tu kita boleh jadi leader untuk team kita. Okay, Kak Wani dan Pasal dia memang banyak produk kita boleh belajar juga. Kata betul ni. Betul. Bagi baca pakai free lagi. Kalau kawan-kawan cakap malah sebab kerja cara, lepas tu produk bukan viral, macam mana bagi depan padu. Kena cari-cari orang betul tu. Sebab yelah, network marketing business memang kita kena cari orang untuk jadikan business partner kita. Kalau dia tak nak join sebab kena cari orang, macam mana nak cakap bukan sebab kena cari orang. Ada tali hayat tak dekat sini? Sifu yang boleh tolong? Soalan mana? Ni yang manajerial Ria Hafzil ni. Kalau kawan-kawan cakap malaslah nak join sebab kena cari-cari orang, lepas tu produk bukan viral, macam mana bagi jawapan padu? Assalamualaikum. Boleh menjadi talian hayat ke? Dengar tak? Suara Mega bergema. Kurang jelas. Sekejap Kak Miza, saya dengan Kak Ivy Syah, dia buka pampers. Ya Allah. Alamak. Okay, Assalamualaikum Faiz. Salam. Ni Kak Ni. Okay, mungkin Kak Ni boleh share sikit yang tanya macam mana kalau orang tanya kita kan nak kena cari orang ke tak kan. Okay, pengalaman Kak Ni memang banyak. Memang kita akan jumpa banyak lah business partner ke prospek ke, dia akan tanya kita, Kak, bisnes ni nak kena cari orang ke? So biasanya Kak Ni akan jawab
Hai Rawani, sorry Kak Ni bantu Faiz sebab ada sikit-sikit ilmu ni Kak Ni cuba share. Okey, biasanya Kak Ni akan jawab macam ni. Adakah kita buat bisnes apa-apa pun nak jual sebatang pen ke, even kalau perempuan kita nak jual kerongsang ke, yang kita tak perlu deal dengan human? Ada ke? Kan? Kalau perempuan benda paling kecil lah, RM1 satu kita beli kerongsang kecil tu kan. Takkan kita nak pergi buat urus niaga dengan kambing. Mesti dengan manusia, mesti dengan human. So tak ada benda dekat dunia ni, kalau kita nak buat urus niaga, kita nak bermuamalah, kita harus dan wajib berurus niaga dengan manusia. So jangan takut untuk kata kita berurus niaga dengan manusia, sebab di AUC kita diajar, kita di-guide every single step, macam mana nak bercakap, even dalam Telegram awareness apa semua Kak Miza dah ajar lengkap dah dekat situ kan. Apa nak cakap, apa nak buat, kalau orang tanya A nak jawab B, kalau orang jawab B kita nak jawab balik C macam mana. So every single step akan di-guide oleh mentor kita. Macam Faiz kan, Faiz orang yang senyap, orang yang introvert kan. Sebenarnya diri Faiz sendiri adalah bukti. Saya tak suka bercakap dengan orang, saya pun tak ramai kawan. Kan? Jadi, tapi saya boleh buat bisnes ni. Macam mana ya? Kan? Ada caranya lah. So, bila join dengan kita, bila berada dalam circle AUC, insyaAllah kita guide every single step. So, jangan takut untuk mulakan bisnes. Jangan takut untuk mulakan langkah, sebab kita nak buat benda yang kita tak biasa buat ni. Kalau kita buat benda yang biasa-biasa kita buat, pergi kerja pukul 8 pagi, balik pukul 5 petang, income kita sampai mati pun macam tu lah. Tapi kalau kita nak income luar biasa macam Kak Miza, macam CBM Rawani, macam CBM Kak Azhar, macam CBM Mia, macam CBM Kak Lila kan, macam CBM lain kan, kita nak income luar biasa dengan macam diorang, kita kena bertindak luar biasa macam diorang. Diorang bertindak sangat luar biasa 5-6 tahun lepas. So, kita nak kena bertindak macam diorang lah. Diorang dulu pun takut juga nak jumpa dengan orang lain. Takut juga nak pergi buat sponsoring, nak pergi buat selling. Tapi sekarang apa berlaku pada Rawani? Apa berlaku pada Kak Lila, pada Kak Azhar? Kan dia pantang jumpa orang. Dia tengok sisi je kat muka orang. Dan ni gelaku kan. So Kak Ni pun serap energi daripada diorang. So rasanya itu saja sharing Kak Ni. Sorry kalau ada kelemahan. Itu sharing Kak Ni daripada pengalaman lah. Okay. Terima kasih Kak Ni. Lepas tu produk bukan viral macam mana bagi tuan padu. Okay, produk viral ni kita kena faham. Kalau dalam lambang MERS tu kita dah belajar, produk yang trending ni dia tak boleh pergi lama. So kita buat bisnes untuk sustainable. Kita nak buat bisnes yang sustainable, yang boleh bagi income yang stable sepanjang masa. So kita tak nak hari ni kita jual, beli stok banyak-banyak, 2 bulan 3 bulan produk yang kita nak jual tu dah tak viral, orang dah tak pandang. So apa kita nak buat dengan produk yang kita ada? So kena cerita part produk explanation ni dekat orang yang cakap kalau produk tak viral ni. Selalunya produk viral memang kita dah tahu trend dia paling lama pun setahun 2 tahun je. Lepas tu mesti dah terkubur. Okey. Lepas tu jika FBO dah kahwin, bolehkah dia taja pasangan dia sebagai FBO, dan jika pasangan daftar sebagai FBO diorang masing-masing dapat pendapatan sendiri kan? Bolehkah macam tu? Jawapan dia boleh, tapi tak digalakkan. Sebab kalau FBO dah kahwin, kita dapat insentif atas 2 nama. Buat apa kita nak daftarkan husband atau wife kita jadi FBO lagi? So network kita akan berpecah nanti. So daripada kita pecahkan 2 network kita, lebih baik kita gabungkan aja under satu nama. Macam Faiz dengan Anis, yang daftar Anis, tapi kawan-kawan Faiz, semua Faiz daftarkan bawah Anis. So that network kita berkembang, network kami berkembang dengan baik lah, supaya dia tak berpecah kat situ. Okey, macam mana CBM Faiz dan Anis servis PC supaya dia orang repeat order selalu? Servis PC ni dalam masa 2 tahun kita akan nampak trend lah. Kalau awal-awal mungkin kita kurang nak nampak trend. PC kita ni dia order time bila. Even bukan PC pun, VIP pun kita ada VIP user, betul. So kita boleh nampak trend dia 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali dia akan order yang banyak tau. So daripada situ kita kena ada take note lah. Kita ada
jadual ataupun kita ada note. Okay, PC yang ni dia order apa. Okay, kita dah tahu bila nak habis, kita boleh servis je. Beritahu, okay barang dah nak habis kan, boleh order lagi. Ataupun bila ada promo, kita bagi tahu dekat dia untuk dia repeat order dengan kita. Okay. Mana dia disediakan dengan semua bisnes kerja. Faiz, Assalamualaikum. Tadi kau ni nak tambah sikit on soalan pasal kahwin, apa, pasal pasangan tu tadi. Okay, kalau kita dah daftar FBO, tak payah lagi daftarkan spouse kita sebagai FBO. Tak payah, tak perlu, jangan. Senang cakap, janganlah. Okay, gunakan semua prospek pasangan kita, semua prospek dia tu terus masuk bawah kita je. So kalau you boleh buat lebih daripada 5 cc, guna satu nama buat 10 cc, buatlah 15 cc. Okay, tak perlu daftarkan pasangan jadi FBO bawah kita. Sebab satu, dia nanti memang tak gerak pun pasangan tu punya nanti. Sebab bila lebih baik masukkan pada satu nama je. Okay, lepas tu nak dapat dua pendapatan tu tak perlu pun. Guna satu nama dapatlah sebanyak-banyak pendapatan daripada satu nama tu. Okay, lepas tu kalau kita dapat achievement and nanti bila kita nak masuk recognition dengan HQ, and then ni especially gambar lah. Okay, gambar tu kita tak boleh letak gambar dengan pasangan kita kalau dia ada FBO-ship. Maknanya kalau pasangan kita tu daftar sebagai FBO, gambar dia takkan masuk sekali dengan gambar kita. Faham tak? Okay, so faham tak siapa tadi yang tanya tu? Okay. And then maknanya gambar kita nanti seorang-seorang je lah. So nak gambar seorang-seorang ke nak gambar dengan pasangan? Kalau nak gambar dengan pasangan, tak payah daftar pasangan. Faham? Alright, lepas tu lagi semua forever dia akan bagi insentif untuk dua orang. Satu nama dua orang. Ada yang fikir nak daftarkan husband, nanti wife dapat boleh bawa satu anak. Husband dapat boleh bawa satu anak lagi. Tak payah, benda tu tak perlu pun. Okay, because benda tu akan menyusahkan lah. Dia akan jadi sangat berat. Kita nak buat yang senang-senang je kan. Kita nak senang-senang. Kita nak apa? Kita nak macam nak cakap kita sebab nanti sebab nanti nak dapat dua-dua. Kalau dua-dua nak dapat nama tu, memang dua-dua kena buat kerja yang sangat double lah. Okay? Sedangkan kalau kita buat kerja double, letak satu nama lagi boom. Contohnya macam ni. Contoh Kak Wani satu nama. Kak Wani buat 2,500 cc. So dapat recognition untuk 2,500 cc. Kalau Kak Wani pecahkan, Abang Soden satu nama, Kak Wani satu nama, maknanya kita orang dekat mana? Maybe Kak Wani 1,500, Abang Soden 1,000, tak sampai 1,500 pun. Faham tak? Jadi kita orang dapat duit apa? Contoh dapat duit maknanya Kak Wani korang duit poket, duit shopping tu dapat 1,500 je lah. Wahab boleh dapat untuk 2,500. Macam tu lah. Okay. So tak payah daftarkan pasangan. Terima kasih. Itu je. Okay. Terima kasih. Okay. Kak Miza dah berhenti dah ni. Kak Miza nak tambah sikit yang pasal apa tadi? Bisnes tak cari orang dia macam ni tau. Sebenarnya makin lama kita buat business forever ni, kita makin akan boleh mengenali manusia-manusia yang datang kat kita tu. Okay, kalau orang ni dia biasa buat bisnes, okay, dia biasa dia jadi stokis kan, dia biasa buat bisnes, okay, dia akan faham sebenarnya nak buat apa-apa bisnes pun macam Kak ni cakap tadi kan, memang nak kena cari orang. Sepatutnya kan, bila kita nak buat bisnes ni, kita memang kena cari orang. Sepatutnya dekat mindset kita ni, ada tak siapa-siapa yang boleh ajar aku, okay, macam mana supaya orang, aku tak payah cari orang tapi orang datang dekat aku, okay, dan orang tu datang beli banyak-banyak, dan orang tu dah beli, dia akan beli lagi.
Tahu sepatutnya kita punya mentality tu kena macam tu. Bukannya ada tak bisnes tak cari orang? Scam tak cari orang. Jawapan dia tak ada. Jawapan dia tak ada. Jadi bila ada kawan-kawan kita reject kita ataupun bagi objection, bisnes ni kena cari orang tak? Macam tu kan. Jadi kita dah dalam sini kita dah tahu yang ini mesti tak pernah buat bisnes yang best-best ni. Kan? Dia dengar cakap orang nanti kena cari orang. Ataupun mungkin masa dia buat bisnes lama tu, dia disuruh oleh upline dia untuk cari tapi tak ada untung. Okay, jadi rules dia untuk kita menjawab objection, menjawab rejection, kena buat apa? Kalau ada rejection, objection, kena buat apa? Feel. Kena feel. Kan? Kena feel dulu, jangan marah dulu. Ya apalah, tak pandai lah kau ni, apa ni, jangan. Dalam hati tak apa, tapi setiap kali dapat objection ke, dapat rejection ke, mesti nak kena feel. Nak kena matching dulu. Betul lah tu. Aku setuju dengan kau. Aku ya Allah, tak suka betul lah bisnes cari orang ni kan. Kalau Kak Miza akan menerukkan lagi keadaan. Macam tu. Membawang dululah. Senang kata Kak Miza macam tu tau. Okay, lepas tu kita cakap dengan dia lah, aku pun sama, aku memang tak suka betul cari orang ni kan. Menyampah betul lah, memang lari jauh lah kalau geng-geng MLM ni kan. Duk suruh beli barang lah apa lah macam tu. Tapi kan Alhamdulillah kan, bila sebenarnya aku join Forever ni nak guna produk je. Macam tu tau. Tapi bila dah guna produk tu kan, ada kelas aku pun masuk lah saja suka kan. Jadi ada skill orang cari kita kau bayang kau pernah tak kau duduk diam, kau tak buat apa, tiba-tiba kan ada orang datang kat kau, nak beli ubat basir lah, nak beli ubat ni lah, nak beli ni lah, pernah tak? Kau tahu tak dekat AUC ni kan, kita orang semua enjoy benda ni tau. Enjoy apa? Enjoy duduk diam-diam orang PM kita. Kan? Jadi kita nak kena dekat dalam Telegram channel AUC handling objection. Kalau korang search bisnes MLM cari orang, korang akan jumpa jawapan B2B dengan B2C. Okay, so lepas tu baru kita bagi tahu dekat dia sebenarnya dekat Al-Jad Sekali kita akan ajarkan 2 teknik. Satu, teknik kita tangkap orang, dan satu lagi teknik tunggu. B2C and B2B tu. So bagilah dekat dia. Lepas tu buat voice note semua sekali. InsyaAllah dia akan nampak lah. Macam tu. Okay, siapa yang tanya tadi soalan tu? Siapa yang tanya tadi? Kami tak boleh tengok balik. Ria. Oh Ria. Sama-sama. Okay, back to Kak Azhar. Rasanya sepatutnya 12.20 je Faiz boleh bercakap, boleh menjawab soalan. Okay Kak Azhar, sila conclude. Okay. Terima kasih Miza. Buang remove pin. Right. Terima kasih Faiz. Banyak soalan. Tania. Faiz asalnya nak cari 500 je. Dia sama je dengan Sifu je. Mana muka Kak Zah? Sekejap Oops. Lepas pula. Okay, terima kasih yang hadir, terima kasih yang tanya soalan, terima kasih banyak-banyak. Okay, sekarang ni Kak Azhar cuma nak ingatkan sekali lagi pasal Klinai. Okay, 8 hari bulan kita akan bermula untuk Zoom bersama dengan Kak Azhar berkenaan dengan Klinai. Lepas tu 9 hari bulan kita dah mula. So dekat dalam grup tu kita ada lebih kurang dalam 90 lebih orang, tetapi yang tulis nama lebih kurang dalam 50 orang, dalam 48 macam tu. Please ramai-ramai lagi leader-leader yang ada dekat dalam tu, cuba cek balik nama anak-anak tim korang, ada yang masuk, dan ingatkan mereka apa yang mereka nak kena buat lah. Maksudnya yang pertama mesti ada buku panduan, lepas tu dah beli produk. Beli produk tu lebih mesti diingatkan. Buat Klinai tapi tak ada produk macam mana kan? Dan make sure bila dia beli produk, dia boleh masuk dalam lucky draw. Kena beritahu juga benda tu. Dia boleh dapat lucky draw. HQ pun ada buat lucky draw. Dengan 350 pun boleh dapat lucky draw. Okay? Dan untuk pengetahuan semua,
Okey, clean eye ni tujuan dia lebih kepada untuk menambahkan sisi kita. Menambahkan sisi korang lah sebenarnya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita bantu korang supaya dapat lebih gemuk sisi. Jadi kalau boleh bantu dulu anak-anak team, bantu dulu kita punya PC, kita punya VIP, tak kira lah VIP lama, VIP baru, korek mereka semua. Ada masa lagi 2 hari sebelum Kak Zah bermula untuk join Zoom. Panggil lagi supaya diorang semua boleh sama-sama ada dekat dalam grup Clean Eye kita tu. Tu salah satu daripada caranya untuk kita komposisi lah, ya. Okey? Boleh ke boleh? Boleh faham? Kalau boleh faham, kita boleh end kita punya majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Okey, Faiz? Okey. Terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Thank you Kak Azhar, thank you Faiz. Jumpa dekat Batu Pahat. Okay. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi.